Jeddah. Kemudian baru berangkat ke Masjid Mekah sampai dalam pukul 2 check in hotel semua siap. Askar Safa bilik macam mana yang dirancang oleh kantor kita Cikgu dan program semua siap. Tu nak cuk. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-amal ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dak. Allahumma anta as-sahib fi as-safar wal khalifatu fil ahli. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر زيارتنا إلى بيتك بمكة المكرمة يا داير عمره يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يسر أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر واللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Kita perbanyakkan istighfar untuk dan berdoa untuk diri kita, untuk jemaah kita, untuk ibu bapa, untuk adik-adik, untuk guru-guru kita, teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang kita kasihi, kawan-kawan dan seluruh muslimin muslimat. Dan kita doakan agar Allah makbulkan segala hajat kita yang baik dan hajat orang-orang yang berpesan agar kita mendoakan kepada mereka. Jadi mudah-mudahan peluang kita berada beberapa hari di tanah Suci Mekah ini kita rebut sebaik mungkin dengan kita menjaga dan meningkatkan ibadat. Dan seperti mana yang kita maklumi bahawa orang yang berbuat sebarang kebaikan di Mekah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak lebih daripada 100,000 kali ganda. Jadi kita dipilih oleh Allah untuk menjejakkan kaki dan berada di tanah Suci Mekah selama beberapa hari ini adalah peluang yang amat berharga yang boleh kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan Allah terima sebagai amal yang soleh. Dan kita doakan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang berpesan kepada kita untuk berdoa dan kepada seluruh muslimin muslimat insyaAllah. Jadi sekadar itu peringatan ringkas kepada kita memilih untuk sampai ke Mekah. Dan seperti mana yang kita maklumi sebelum ni, talbiah boleh banyak cara. Ada yang talbiah berterusan, ada yang talbiah sekejap, selawat sekejap, ada yang tasbih talbiah sekejap, berdoa sekejap. Apa-apa kebaikan yang kita rasa kita boleh habiskan sementara kita berada di sini. Dan sebelum kita melakukan tawaf, kalau ikut Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, mana yang kita sebut hari itu, boleh kita talbiah keseluruhan dan boleh kita talbiah 3 kali, selawat sekali. Kemudian kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian yang keempat, kita masukkan sebarang doa yang kita ini. Kalau kita tak mau baca panjang-panjang pun, sekurang-kurangnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi boleh kita buat cara Imam Nawawi ataupun cara-cara yang lain. Yang penting peluang kita mengucapkan talbiah hanya ketika berada dalam ihram ini sahaja. Dan talbiah itu akan berakhir apabila kita memulakan tawaf. Jadi masalah apa? Isilah dengan talbiah, tambahlah dengan selawat, tambahlah dengan memohon syurga dan minyak, dan tambahlah dengan doa-doa yang kita inginkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak dan adik-adik kita, kepada guru-guru kita, kepada seluruh muslim muslimat yang masih hidup maupun yang telah mati. Itu peringatan untuk diri saya dan untuk seluruh jemaah yang hadir dan tahniah kepada tuan-tuan yang Allah Ta'ala pilih untuk sama-sama kita hadirkan diri
bagi melakukan ibadah sedekah pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا شريك لبيك اللهم لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك. Ada semua ke? Terus kanan. Alhamdulillah, kami baru saja selesai mengerjakan tawaf dan sekarang bersiap untuk bergerak ke tempat sa'i. Bagaimana pandangan Tuan Guru kita, Tuan Syekh Aminuddin, tentang perjalanan tawaf kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, tawaf kita pada kali ini dapat dijalankan dengan senang dan mudah kerana jemaah tak beramai, dan mudah-mudahan Allah SWT menerima tawaf kita dengan sebagai satu amalan yang soleh dan amal permudahkan untuk kita selesaikan sa'i. Dan yang penting sekali, saya harapkan doa kepada tuan-tuan dan puan agar segala amal ibadat kita diterima dan segala hajat doa kita semua diterima. Dan saya mendoakan kepada diri saya, keluarga saya, ahli jemaah yang hadir, seluruh muslim-muslimat dan tuan-tuan dan puan agar Allah SWT mempermudahkan kita melakukan segala kebaikan dan menjauhi segala larangan, dan Allah Ta'ala sentiasa memberikan hidayah untuk kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Sekali lagi saya mengharapkan doa daripada semua yang melihat agar mendoakan kebaikan kepada kami di sini, dan kami di sini mendoakan kepada kalian semua di sana. Mudah-mudahan kita saling mendoakan antara satu sama lain. Allah Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Video. Allah, ya Allah. Macam musim haji. Ya Allah. Macam musim haji, tuan-tuan. Baru saja selesai solat zuhur, saya bawa tuan-tuan dan puan untuk melihat perkembangan di sekitar Kaabah ya. Agak tak berapa ramai orang. Jam sak, bangun jam sak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau segala kebaikan yang telah dimohon akan dia oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wa na'udzubika, dan kami berlindung denganmu min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, daripada segala keburukan yang telah memohon perlindungan daripadanya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan segala dosa kami. Waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, dan ampunkan dosa ibu dan bapa kami, dan rahmati mereka sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami masih kecil. Wali masyayikhina, ampunkan dosa segala guru-guru kami. Wali muallimina, segala dosa cikgu-cikgu kami. Wali azwajina, wali ahlina, ampunkan dosa pasangan kami, ampunkan dosa anak cucu kami, ampunkan dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan telah mati. Allahumma taqabbal du'aana wa du'a man awsana wastawsana bidu'a. Ya Allah, makbulkan segala doa kami dan makbulkan segala doa orang yang berpesan untuk kami berdoa kepada mereka. Allahumma taqabbal du'aana kama hiya fi niyatina. Ya Allah, makbulkan segala hajat kami sebagaimana yang terkandung dalam niat kami masing-masing. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau segala kebaikan yang segera dan yang akan datang, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Dan kami berlindung denganmu daripada segala keburukan yang segera dan yang akan datang, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi boleh baca doa masing-masing. InsyaAllah beberapa minit samping kita siap untuk membahas. Sejarah Arafah. Maksud Arafah ni adalah pengenalan, dan ada pendapat menyatakan kerana di sinilah tempat berkenal dan bertemu Nabi Adam AS dengan Sayyidah Hawa di Bukit Rahmah yang disebut tadi. Dan dalam perjalanan tadi kita singgah di Jabal Sur. Jabal Sur merupakan tempat Nabi SAW singgah ketika berhijrah selama 3 hari 3 malam. Dalam surah Taubah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Sani yasnaini idh huma fil ghar." Orang yang kedua daripada dua orang ketika mereka berdua berada dalam gua, dan kita telah melihat gua daripada jarak jauh, tempat yang bersejarah, tempat yang telah menyebabkan bersinarnya Islam daripada Segi Mekah. Dan dalam perjalanan keluar di situ Nabi SAW diselamatkan oleh Allah ketika baginda keluar daripada rumah dengan Allah Ta'ala hantar satu tentera untuk mengalahkan mereka yang mengepung rumah baginda. Tentera itu bernama tidur, ngantuk dan tidur. Dikalahkan musuh yang gagah perkasa dengan dihantarkan pasangan mengantuk dan tidur. Nabi SAW keluar, mengambil pasir, mengambil debu dan menaburkan di atas kepala masing-masing sambil membaca waja'alna min baini aydihim ila akhir ayat. Maka Nabi SAW selamat daripada dibunuh dan ditangkap oleh mereka. Begitu juga ketika sampai di gua, mereka menggunakan pakar melihat, mengkaji tapak kaki sehingga mereka sampai ke pintu gua. Maka ketika itu takutlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan menyatakan kalau salah seorang mereka melihat daripada tapak kaki menunduk ke bawah, mereka akan nampak kita. Maka Nabi SAW menyatakan, la tahzan innallaha ma'ana ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Tidak berhimpun dua orang di satu tempat melainkan Allah yang ketiga. Maka Imam Sya'rawi rahimahullah akan menyatakan kalau mereka tunduk sekalipun, Allah Ta'ala akan melindungi pandangan mereka daripada melihat Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu
Kerana Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala tidak dapat dilihat oleh mata. Kalau Allah Ta'ala menyelamatkan, kalau mereka nak melihat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan mereka berdua dilindung oleh Allah, mereka akan terlindung daripada melihat mereka berdua. Maka setelah selesai di Gua Sur, dan di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala telah mengorbankan seluruh apa yang dia miliki untuk membantu Nabi SAW berhijrah. Hartanya dibawa 100%. Yang kedua, anaknya Asma membantu menyiapkan bekalan. Amir ibn Fuhairah membawa berita dan sebagainya. Jadi hambanya, anaknya semua digunakan, dikorbankan untuk menemani Nabi SAW, sehingga kan dikatakan kalau ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman yang seluruh umat, maka lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar kerana pengorbanannya yang begitu besar. Sayyidina Umar menyatakan satu hari bagi Abu Bakar dan satu malam bagi Abu Bakar lebih baik daripada seluruh umur Umar dan seluruh kebaikan orang lain. Kenapa seluruh umur? Kerana malamnya ketika bermalam di gua dan siang hari ketika memerangi golongan murtadin, golongan murtad. Setelah kewafatan Nabi SAW merupakan dua waktu yang amat berharga yang menyelamatkan seluruh umat Nabi SAW. Maka itulah kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam kitab Kifatul Awam dikatakan, barang siapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat, dia telah kufur kepada Allah. Kerana Quran sendiri mengiktiraf baginda salah seorang sahabat, iaitu firman Allah yang berbunyi, Thaniya Snain ni izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi, ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, la tahzan. Jadi perkataan sahibi yang disebut dalam surah Taubah itu merupakan i'tirafan Al-Quran bahawa Nabi SAW bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu salah seorang sahabat dan sahabat yang amat berjasa yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani baginda. Jadi insya-Allah dalam kita akan sambung perbualan kita ataupun penyampaian kita dalam Muzdalifah dan seterusnya. Allahu a'lam. Insyaallah. Nawaitul umrata an Punama wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan umrah untuk si fulan, nama yang kita buat, dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka selesai untuk niat ihram umrah atau badal umrah tadi, maka kita buat yang lain. Satu orang satu. Dan niat afdalnya niat sekarang, maksudnya ketika pada berdoa. Memang niat sekarang. Ya. Niat tadi untuk okey dah, jadi dah. Niat bersyarat. Sambung dengan niat bersyarat pun boleh. Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah, jika aku berhalangan maka aku menjadi halal. Itu niat bersyarat bagi yang nak sambung niat bersyarat. Kemudian yang masing-masing sendiri tak tahu kan. Alhamdulillah, ya Allah, sekiranya aku terhalang atau berhalangan, maka aku menjadi halal. Itu niat syarat yang kita sambung selepas daripada niat yang kita niat ihram tadi. Habis cuma yang penting juga, muslimat yang dah ihram tolong jangan tutup muka, jangan pakai mask tu ya. Sampai habis yang saya tu tak apa. Dia nampak atas itu ada Gua Hira, tempat wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau naik dia memakan masa 1 jam, turun 45 minit. Dan kalau kita duduk dalam Gua Hira, dada kita memang berbetulan dengan Kaabah. Sebelah kanan kita, sebelah kanan betul dengan menara masjid ni adalah Gua Hira Jabal Nur, yang dikenali sebagai Jabal Nur, Jabal Cahaya, Bukit Cahaya, kerana di situ terdapat Gua Hira, tempat Nabi SAW berulang kali bermunajat, berkhalwat di situ, sehinggalah turunnya wahyu yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gua Hira tu betul-betul cabang tu, nampak di sikit ni. Lepak celah tu. Itulah Gua Hira. Ada orang ada putih tu, ada putih. Kalau putih tu. Nampak macam cawan sikit tu bawah. Nampak lepak sikit tu. Kepada sahabat-sahabat yang berada di Malaysia dan juga sahabat-sahabat yang mengenali diri kami yang sentiasa mengikuti kuliah duha di Masjid Sarang Bahaya, sekarang ini ingin kami bawa ke tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat keadaan di Masjidil Haram pagi ini. Suasana selepas solat subuh, setelah kita berehat menunggu
matahari naik, kita lihat jemaah-jemaah beransur-ansur bergerak keluar daripada Masjidil Haram. Di hadapan sana bangunan jam sah. Itu dia. Jadi alhamdulillah selepas solat subuh ni macam ni lah keadaan di sini. Jadi kita tengok sikit pandangan Tuan Haji Ahmad ni. Tuan Haji Ahmad bersama kita pada hari ini, salah seorang grup kami lah. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala berikan kita kesihatan yang baik dapat sampai ke tanah suci Makkah. Dan pada hari ini kita selepas solat subuh, suasananya tenang, tak panas, dan cuaca bagus. Dan pada hari ini dan sebelum-sebelumnya memanglah sekarang ramai orang tawaf macam haji, semayang pun macam haji. Kalau kita lewat Belakang. akan duduk di belakang lah, di luar-luar sana. Jadi kalau nak mai semayang kena mai 1 jam awal daripada waktu yang ditetapkan. Contohnya kalau kita subuh ni pukul 3.4, maka kita kena mai 1 jam awal, pukul jam. Contohnya pukul 3 kena mai lah. Suasana macam ni lah. Ramai orang, kita bukan sangka macam ni. Expectation kita rendah. Tapi bila kita mai ni memang macam waktu haji, hampir-hampir dan sebagainya. Itulah keadaan kita. Kita rasa orang kita ya ada 3 orang mai. Mai tengok sini berbagai-bagai bangsa yang ada sini. Tapi yang bangsa yang paling ramai kita nampak bangsa Indonesia banyak. Indonesia ramai. Kemudian Uzbekistan banyak ramai. Turki tak apa ramai. Turki tak ramai. India banyak. India banyak. Jadi mana kata kita ni kena minta Allah Taala banyak-banyak bagian kesihatan bagi kita, yakin insya-Allah bala yang ada tu Allah Taala angkat dan lindungkan kepada kita. Kita minta kepada Allah Taala supaya Allah berikan kesihatan kepada rombongan kami dan semua jemaah umrah yang hadir pada tahun ini. Sama ada kita datang dan Allah beri kesihatan yang terbaik. Maklumlah kita ni hamba Allah yang perlu sentiasa berdoa, memohon kepadanya supaya diberikan yang terbaik untuk apa saja. InsyaAllah kami di sini berdoakan kepada semua ahli-ahli jemaah kita dan juga semua muslimin dan muslimat yang ada di tanah air supaya Allah Ta'ala angkat mai untuk mengerjakan umrah dan haji pada tahun-tahun yang akan mendatang ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada dataran Masjid Al-Haram, King Abdul Aziz. Ya, doa kat saya sama kata Haji Farhan. Alhamdulillah kami berdoa semua ni, sahabat-sahabat yang berada di Malaysia, yang mengenali dan tak kenali, yang melihat video, rakaman video ini. Kami berdoa semoga tuan-tuan dan puan-puan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi di Mekah ni, melaksanakan umrah dan haji kan. Kami sentiasa berdoa semoga tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana pagi ini di depan hotel, kelihatan bas begitu banyak biji lah susun untuk menunggu jemaah yang akan pergi ziarah. Manakala grup kami ada di sini menunggu di depan hotel, insya-Allah kejap lagi bas sampai. Ini akan menyertai kita, insya-Allah kita akan kelihatan Tuan Syekh Hamiluddin yang menjadi ketua trip ini, Tuan Guru Syekh Hamiluddin.
Kita masih menunggu bas dan kita akan bergerak secara berkumpulan ke Taif dan kita akan bergerak di Mikat Qabrul Manazil. Mikat Qabrul Manazil. Lepas tu alhamdulillah kita akan melengkapkan umrah kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rombongan kita daripada kuliah Doha Masjid Utara datang untuk mengerjakan ibadah umrah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setiap perjalanan mestilah ada kekurangan. Itulah hakikat sebagai manusia, kita perlu menerimanya. Jadi alhamdulillah selama beberapa hari berada di sini, alhamdulillah dengan izin Allah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Ahli rombongan kami yang terkecil sekali, adik apa nama? Tolong sebut sikit. Umur berapa tahun? Form 1. Ya. 12. Darjah 6. Oh, yang terkecil sekali lah dalam grup kita ni. Adik tinggal di mana? Ayah. Ya. Kuala Lumpur. Adik Kuala Lumpur dapat beranak mai. Tak pernah main lagi sebelum ni. Tak nak main. Ni apa? Pengalaman pertama selepas tahun 2000. Selepas tahun 2000. Tak pernah buat umrah sebelum ni. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Haji. Ini wakil perlis dua orang ni. Macam mana? Main lewat Sari no? Lewat Sari tapi bersama balik lah dengan kami. Tapi hari kami tolak di KLA tu sedih kan lah. Sedih ya. Tapi Pak Wan Khtiar bagi lepas juga esok tu. No, alhamdulillah. Rezeki Tuhan atuk semua ni. Tuhan atuk. Bas dah sampai. Ini wakil kami, wakil Dasri di Mesir, Cik Ramzi, Tuan Haji Ramzi, Syekh Ramzi. Asal mana aja? Asal Petani. Yalah kan dengan Naratiwan. Dekat petani betul? Dekat ah. Oh dia duduk lama. Sesuatu yang agak kita dinantikan lah. Ke Bumi Taif. Untuk ke Bumi Taif. InsyaAllah naik. Banyak sejarah. Banyak naik. Okey. Akan menyentuh jiwa. Ya, okey. ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم إني أعوذ بك من وعد Salam Allah ma'allimul hikmah. Ya Allah ajar kepadanya kebijaksanaan. Dan riwayat yang lain Nabi SAW mendoakan kepada Ibn Abbas, menyapu kepalanya, meludah ke dalam mulutnya dan membaca Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faham dalam agama dan ajar kepadanya ta'wil. Maka tafsir di kalangan para sahabat Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang kita akan ziarah masjid beliau dan kita akan sembahyang situ dan kita akan bagi salam kepada beliau nanti kita sampai sana insyaAllah. Dan Nabi SAW juga berdoa Allahumma barik fihi wa nsyur minhu. Ya Allah berkatilah badannya dan sebarkan agama daripadanya. Di antara kelebihan Taif lagi dikuburkan bersama dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Sayyiduna Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapakah Muhammad ibn al-Hanafiyah? Anak kepada Sayyidina Ali. Ketika selepas kewafatan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Ali berkahwin semula. Antara isteri Sayyidina Ali ialah namanya Al-Hanafiyah. Maka dapat anak lelaki diberi nama Muhammad, maka Muhammad bin Hanafiyah. Hanafiyah adalah isteri Sayyidina Ali yang merupakan seorang ulama yang wara, yang amat kuat berpegang dengan agama yang terkenal. Kuburnya dia dikuburkan bersebelahan ataupun berdekatan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan dikatakan juga dekat juga dikuburkan Syekh Daud Al-Fatani, pengarang kitab Fatani
ketika jauhi dikuburkan di Taif dekat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan sedemikian. Jadi Syekh Al-Albani yang mengaji dan mengajar dan mengarang di Tanah Suci Mekah juga dikebumikan di Taif. Di antara kesan sejarah yang masih ada ialah Masjid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tempat beliau mengajar dan meninggal dan dikebumikan di situ. Dan ada juga masjid nama Masjid Addas yang Ustaz beritahu kita akan melalui masjid itu, tempat pertemuan Addas dengan Rasulullah SAW yang merupakan orang pertama beriman di Taif. Dan para ahli sejarah menyatakan Addas ini radhiyallahu anhu dikebumikan dekat dengan masjid ini. Begitu juga tempat bersejarah yang ada nama Masjid Al-Qur. Apa itu Al-Qur? Al-Qur mana siku. Kerana Nabi SAW ketika berehat di situ, baginda meletakkan siku baginda di atas batu dan batu itu berlubang. Dan ada tanda ataupun ada kesan siku di situ, maka dinama dan dibuat masjid dan dinamakan Masjid Al-Qur. Kedua masjid ni tak boleh nak masuk ziarah, dia dilarang. Cuma kita boleh lihat nama dia dan kisah dia dengan gambar dia dalam YouTube. Balik nanti buka YouTube, tulis Masjid Al-Addas, Masjid Al-Qur, insya-Allah kita akan dapat melihat yang lebih jelas. Dua buah masjid yang bersejarah yang masih ada, cuma dilarang untuk melawat. Kalau boleh melawat, mungkin kita dapat melihat kesan Al-Qur, kesan siku Nabi SAW yang diletakkan oleh baginda ketika baginda berehat sewaktu selepas disakiti oleh penduduk Taif. Dan ada satu lagi masjid nama Masjid Al-Mahjub. Masjid ini merupakan masjid yang kiblatnya paling tepat berbetulan dengan Kaabah. Itu juga tempat yang bersejarah yang dikatakan ada di kota Taif ini. Dan kawasan ini juga ada perkampungan mungkin selepas Taif, sekitar Taif, antara Mekah dengan Taif atau selepas Taif, perkampungan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW, yang datang mengambil Nabi SAW dan menyusukan baginda. Perkampungannya di arah ini, nama perkampungan Bani Sa'diyah. Juga kawasan larangan, tak boleh ziarah. Sekarang kita tahu bahawasanya arah yang kita tuju merupakan tempat yang bersejarah dan negeri yang pertama yang Nabi SAW keluar daripada Mekah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan dakwah kepada penduduknya adalah negeri Taif sebelum nak pergi Madinah. Dan baginda keluar tu pada tahun kesedihan kita sebutkan, dan pada tahun ke-10 setelah baginda dilantik menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Syawal. Cuma ketika Nabi SAW sampai di Taif, yang beriman hanya seorang, iaitu Sayyidina Addas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW pulanglah ke Mekah dan baginda masuk pula ke Taif selepas pembukaan kota Mekah dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain yang kita baca dalam Quran, yang kita dengar dalam sejarah, Allah berfirman, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an, adalah berlaku di sini. Peperangan Hunain berlaku di Taif dan umat Islam menang, dan Nabi SAW bagi banyak harta rampasan perang kepada penduduk, para sahabat di perang Mekah, sehingga menimbul tanda tanya kepada sebahagian yang duduk di Madinah, kenapa kita masuk Islam lama dapat sikit sedangkan yang baru masuk Islam dapat banyak. Kerana Nabi SAW nak mengambil hati, menjinakkan hati orang yang baru masuk Islam, diberikan harta yang begitu banyak sehingga ada yang terima dan balik jumpa kaum dia, ajak terus kaum dia masuk Islam. Wahai kaumku, marilah kita memeluk Islam, kerana Nabi Muhammad SAW memberikan harta orang yang tidak takut fakir, bagi banyak-banyak sumber. Maka dia jadi duta, jadi wakil untuk menyeru kepada kaum dia memeluk Islam, kerana dia gembira dengan harta yang banyak yang baru dapat. Dia syok pasal dapat harta banyak. Nabi SAW lagi kerana dia baru masuk Islam dalam kota Mekah, kemudian dia perang nak bagi dia cinta kepada Islam, maka diberikan harta yang melimpah ruah. Maka ketika tanda tanya itu berlaku, sahabat Nabi SAW bersabda, para
penduduk Mekah balik membawa harta yang banyak, kamu orang Madinah balik membawa aku. Maka Rasulullah SAW mengajak orang yang balik dengan Rasulullah lebih hebat daripada orang yang balik dengan harta dan jauh dengan Rasulullah. Sebagai satu peringatan kepada kita, kalau kita dapat kelebihan keduniaan tapi kita jauh dengan Rasulullah, tak jadi harga. Orang yang dekat dengan Rasulullah menjadi harga walaupun hartanya sedikit. Itulah satu nasihat yang amat penting yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat di Madinah ketika mereka ada di kalangan mereka bertanya-tanya kenapa kami dapat sikit atau tak dapat, sedangkan orang Mekah baru masuk Islam sekejap tiba-tiba dapat harta yang banyak. Kerana Nabi SAW mengajar orang Madinah sudah lama beriman, kuat iman mereka dan mereka balik dengan Rasulullah, sedangkan orang Mekah balik dengan harta tanpa Nabi SAW. Itu di antara sejarah yang boleh kita jadikan satu pengajaran. Dan ketika pulang daripada Madinah, daripada Taif inilah Nabi SAW singgah di Ji'ranah untuk membahagikan harta rampasan perang dan melakukan umrah di sana. Sehingga kan 3 mazhab daripada mazhab yang 4, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, memfatwakan bahawa tempat yang terbaik untuk kita buat umrah ialah di Ji'ranah kerana Nabi SAW berumrah di sana. Sementara Tan'im, tempat Nabi SAW suruh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berihram di sana, maka dinamakan masjid di Tan'im sebagai Masjid Aisyah kerana nama isteri Nabi SAW yang disuruh oleh Nabi SAW untuk berihram di sana. Jadi kita alhamdulillah telah menziarahi Ji'ranah, dan hari ini kita akan melalui satu lagi tempat miqat haji ataupun umrah, namanya Qarnul Manazil. Jadi sekadar itu yang boleh saya sampaikan berkenaan dengan Taif. Dan satu lagi, Taif ini tempat yang subur, tempat yang subur, sehingga akan dikatakan secara majazi Taif ini seumpama Syria, seumpama Syam, di sudut buah-buahannya, di sudut airnya tawar, di sudut sejuk udaranya. Jadi banyak buah-buahan yang ada yang muncul di sini kerana dia di kawasan tinggi, tingginya daripada laut sekian meter, menyebabkan dia adalah kawasan yang sejuk dan ada kawasan yang subur. Kita nak lawat ni wallahualam mungkin di kawasan mungkin biasa macam kiri kanan kita sekarang yang tak ada tanam-tanaman, ataupun ada ruang mungkin dibawa ke tempat yang ada tanam-tanaman dan subur. Yang jelasnya daripada kawasan itu keluarnya buah-buahan yang banyak, maka antara tempat yang kita akan singgah ialah pasar buah-buahan, yang di mana sebahagian buah-buahan di situ adalah datang daripada Taif sendiri, walaupun sebahagiannya diimport daripada negara yang lain. Jadi insya-Allah kita akan melawat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kita akan melawat tempat pasar buah-buahan yang menjadi tempat kebiasaan jemaah kita datang melawat ketika datang ke Taif. Jadi sekadar itu taklimat yang boleh saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta-peserta yang bersama dengan kami pada hari ini, okey. Saya tanya dia yang jaga maktabat. Dia kata jam 10 baru buka. Sekarang? Jam 10 kan Kurang? Kurang 3 minit. Belum buka lagi. Tu buka tu. Ada.
Dah. Beli kan, beli kan? Berapa? Besar ni. Yang mana ni? Spray ya? Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan yang berada di Malaysia. Kami melawat kilang minyak wangi Rus di Taif ni. Macam-macam ni, ramai ni. Tengok ni semua muka-muka orang Malaysia. Ni dia. Ustaz ni depa apa dah? Kelang ni. Wangi rumah kereta ni. Abdul Samad. Quraisy. Di mana kelang dia? Yang tu saya tak tahu, tapi terkenal lah. Terkenal ni. Saya beli tu. Kawan pergi buka. Dia nak beli apa? Air sejuk Dia nak bagi kat orang balik. Bekah ada apa? Cetun beli apa Cetun? Saya ambil gambar je. Tengok kawan-kawan beli seronok lah. Mereka borong sangat tu. Ini kawasan kilang minyak wangi ni. Dia hias dalam ni. Yang menarik. Dia sekarang kami bergerak ke pasar buah di Taif ni. Kita ambil gambar tu, Tengok sini. Kan esok kan. Okey. Dah nampak buah delima dah. Sedap. Ya. 10 rial. Satu biji 10 rial. 1 kilo. 3.25. 3 biji. Ya, 3 biji 25. Ini boleh beli tahan lama. 3.25. Ya. Tak tahu. Beli Dekat rumah tu dah belah dengan kawan-kawan ni. tak besar macam ni kita. Dia besar tuan dia ya. Buah tak besar. Tengok. Itu apa dia tu? Hatu apa Ni dia? cabai. Kopi dia cabai. Cabai. Oh, beri hijau. Bukan cabai. Makan lah. Dia terbikai ni. Lihat. 110. 110. 15, 110. Lihat. Try boleh, try. Cuba. Halal. Buah kita kecil. 10. Ini 15 rial. Ini 10 rial satu. Ini nombor 1. Kata warna hijau. 3.25. 3.25. RM8 apa? RM8 RM8 3 orang ni balik. Oi. 3.25. Masalah ke apa? Oi, sini mada ya. Tu, depan tu. Tu, lihat. Mada depan tu ada tu. Mada mai sampai sini tu. Kedah tak ada. Kedah tak ada, Abang Abudin. Kedah tak ada, Mada dah. Oh. Allah. Nak beli, nak bawa balik macam mana, makan di hotel lah. Tapi buah delima boleh. Buah delima tahan. Tahan. Tahan.
Tak ada aku tengok tak emak. Oh, sampai sana. Masya Allah. لا والله والله ما يصير لكن الأمانة هذا والله أحسن. Ui, panjang betul lah. No. Ini dia. customer tu. Oh, banyak lagi no. Diskon. Hotel manis. Ini buat cherry. Cherry, strawberry. Blueberry. Apa belilah. Bukan suami gambar. Suami gambar. Ish. Tempat kita mau buat kedai macam ni no. Mau dapat pamer boleh no. Ha, ambil gambar. Kamera kita macam ni. Okey je boleh tadi. Ha. Nak kali. Ish, segar-segar no.